Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung semula pelajaran kita iaitu di bawah tajuk Al-Hal. Okey, maaf kerana pada hari Isnin dan Selasa saya tak dapat nak bagi kamu kerja ataupun nak ajar kamu kelas yang sejam. Maka kelas yang 2 jam iaitu pada hari Rabu bagi kumpulan C3 dan kumpulan yang selebihnya adalah pada hari Khamis. Tolong study video ni ya. Okey, seterusnya kita akan belajar sebelum kita ulang semula tajuk yang sebelum ni Kita ulang semula tajuk yang sebelum ni. Kita dah tahu hal menceritakan tentang keadaan. Si pelaku ataupun keadaan maf'ul bih tersebut. Okey, dia ada 3 jenis hal, iaitu hal yang pertama ialah isim zahir, hal yang kedua iaitu syibh jumlah yang dia mesti ada perkataan zaraf ataupun jar, manakala hal yang ketiga dia mestilah sama ada ianya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ini adalah jenis-jenis hal ataupun anwa'ul hal ataupun aqsamul hal. Okey, tugasan yang saya bagi sebelum ni adalah berkaitan dengan anwa' yang pertama iaitu isim zahir dan juga anwa' yang kedua iaitu syibh jumlah. Namun ada satu dalam tu dia berkaitan dengan satu contoh dalam tugasan yang saya bagi itu adalah berkaitan dengan jumlah ismiyah dan juga fi'liyah. Okey, kita sambung Okey, seperti yang kita ketahui, hal merupakan keadaan yang menerangkan si pelaku ataupun keadaan si maf'ulun bih tu. Macam mana keadaan ni? Okey. Jumlah ismiyah saya nak terangkan ni. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah ayat. Jumlah fi'liyah pun adalah ayat. Tapi ismiyah ayat yang macam mana? Fi'liyah ayat yang macam mana? Ismiyah ialah ayat yang dimulai dengan isim, manakala fi'liyah ialah ayat yang mesti dimulai dengan fi'il. Itu kena faham Kita dah mengaji dah benda ni masa tata bahasa, iaitu okey, ini contoh hal jumlah dia terbagi pada dua, iaitu jumlah ismiyah. Hal dalam hal jumlah dia ada dua, iaitu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah dia mesti dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah mesti dimulai dengan isim. Mesti dimulai dengan mula dia isim. Manakala jumlah fi'liyah mulanya fi'il. Mulanya mestilah fi'il. Tak kisahlah fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke. Jadi dia mesti mula dengan fi'il. Itu adalah hal yang berbentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey, untuk menjadikan dia kita nak kenal pasti ataupun kita nak jadikan hal tersebut hal jumlah ismiyah ataupun hal jumlah fi'liyah, nak kenal pasti dia ada 3 syarat ataupun 3 tanda. Dalam buku ni dia ada 3. Yang pertama, dia mesti ada huruf waw ma'iyah atau dhamir atau waw dan dhamir duduk sekali. Okey, saya terangkan satu-satu Ada 3 syarat untuk kita kenal hal yang berbentuk jumlah ismiyah. Tapi kena faham hal di sini dia mesti menceritakan tentang keadaan sama ada keadaan si pelaku fa'il ataupun keadaan si maf'ul bih. Okey, next. Okey, contoh dalam buku saya bagi astayqaztu wa asy-syamsu tatla'u. Astayqaztu wa asy-syamsa tatla'u. Okey, dekat sini tanda yang mana satu? Tanda dia adalah waw. Tanda dia ialah waw. Okey, dekat bawah ni kita jangan cerita lagi ada jumlah ismiyah ke fi'liyah, kita cari tanda dulu. Okey, dekat bawah ni apakah tanda dia? Sara at-tiflu yabki. Lupa nak bagi tahu. Atas ni tahu tak makna dia? Atas ni maksud dia astayqaztu, saya telah. Ni saya sebab ana jadi fi'il madhi. Saya telah bangun tidur.
Dan asyamsa adalah matahari pun terbit. Ni bangun tidur lewat. Saya telah bangun tidur dan matahari pun terbit. Jadi di sini benda ni apa soalan yang kita boleh buat? Bila bagaimana kita bangun tidur tu? Keadaan bagaimana? Kita bangun tidur tu dalam keadaan matahari tu dah terbit. Jadi asyamsa ni, matahari terbit ni menjawab tak soalan kaifa astayqaztu minan naum? Jadi menjawab soalan. Okey. Kemudian seterusnya bawah ni, ayat bawah, sara at-tiflu yabki. Maksud dekat sini saya translate. Budak tu, kanak-kanak tu telah berjalan. Ni fi'il madhi juga, sara. Telah berjalan budak-budak tu telah berjalan sambil menangis. Sedang menangis. Jadi dekat sini hal yang mana? Hal dia mana? Hal dia adalah yabki. Sebab takkan kita nak kata Sarah ni, Sarah tu perbuatan si Tiflu ni, perbuatan ni macam mana? Dia berjalan dalam keadaan macam mana? Dia berjalan dalam keadaan dia menangis. Okey, seterusnya. Jadi dekat sini ini adalah hal. Ini adalah hal. Hal yang mana satu? Kamu nampak tak dekat sini hal yang mana satu? Ismiyah atau fi'liyah? Ini mestilah hal fi'il. Fi'li, ya, hal jumlah fi'li, ya, sebab dia mula dengan ini je halnya. Perkataan ni je hal. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah sebab dia mula dengan fi'il. Sebab dia mula dengan fi'il. Bukan yang saya maksudkan mula dengan fi'il ni kita tengok yang Sarah ni tau. Kita tengok hal dekat mana? Hal dekat sini kan? Hal dekat sini. Jadi kita tengok dekat sini siapa hal? Hal yang mana satu? Ismiyah ke fi'liyah? Kalau dia fi'liyah, fi'il lah. Okey, jelas Okay. Yang bawah ni pula, sara at-tiflu wa huwa yabki. Kanak-kanak itu telah berjalan dan dia menangis. Sedangkan dia menangis. Kanak-kanak itu telah berjalan sedangkan dia menangis, sedang menangis. Samalah. Sama ayat bawah ni sama dengan atas ni, cuma cara kita membina ayat itu berbeza. Maksud sama. Maksud sama. Okey Okey, jelas. Okey, jadi dekat sini di bawah ni yang mana satu? Dia ada waw, kemudian dia ada dhamir. Okey, sekarang kita dah ada tanda waw. Kita tengok balik sini Satu, dia ada huruf waw. Dia ada huruf waw. Kemudian dia ada dhamir. Kemudian dia ada waw dan dhamir sekali. Okey. Kita tengok contoh sini. Kita dah ada tanda waw. Tanda waw dah ada. Okey, tanda waw dah ada. Tanda waw dan dhamir pun dah ada. Yang tak ada ialah tanda dhamir sahaja. Jadi dhamir sahaja ialah yang ini. Kenapa fi'il ada dhamir? Okey, yang itu kalau kamu ingat balik kita belajar tajuk dhamir hari tu, kita ada dalam fi'il ada dhamir. Jadi dalam fi'il ini mesti ada dhamir. Okey, sekarang kita tentukan. Dekat ayat yang pertama ni, ini kita tahu dah, ini adalah hal. Bukan waw ini yang hal Waw bukan hal. Yang ini adalah hal, yang ini. Yang ini yang hal. Okey. Yang ini memang terus hal. Kita terus nampak, boleh terus nampak dia hal. Okey. Waw, saya ulang semula, waw bukan hal. Jadi di sini mana hal? Huwa yabki, ini adalah hal. Huwa yabki adalah hal. Okey, jadi sekarang macam ni dah tentukan. Yang ini kita nampak dah. Hal apa? Sebab dia memang fi'il. Bila fi'il, kita tahulah dia jumlah fi'il dia. Okey, sekarang dekat sini hal ni hal mana satu? Kita tengoklah. Perkataan yang pertama ini adalah isim. Maka dia adalah hal jumlah ismiyah. Okey. Kemudian yang ni kita tengok. Waw saya dah kata dah, waw tidak dikira sebagai hal. Jadi huwa ni
adalah dhamir. Maka bila dhamir, maka dia apa? Dia adalah isim. Okey, jelas Jelas. Okey, untuk lebih faham, saya terangkan juga satu-satu. Tadi saya terang melalui contoh, kita kembangkan. Okey, jadi saya dah beritahu dah, kita ada 3 tanda untuk mengenali hal yang berbentuk jumlah. Jumlah pula ada 2 jenis, iaitu jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah. Ada 3 tanda, iaitu waw, dhamir dan juga waw plus dhamir. Waw, dhamir dan juga waw plus dengan dhamir. Okey. Yang dengan waw. Waw kategorinya ialah okey, sini. Okey, bila dengan waw, waw dia sama ada selepas waw adalah isim ataupun selepas waw adalah fi'il. Selepas waw adalah isim ataupun selepas waw adalah fi'il. Okey. Contoh kalau selepas waw adalah isim, maka isim di sini tak boleh dhamir, sebab kalau waw plus dhamir duduk dekat tempat yang ketiga. Duduk kat tempat waw yang ketiga. Waw dekat sini bukanlah waw ataf, waw dekat sini adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Okey. Contoh. Istayqaztu wasyamsa tatla'. Istayqaztu wasyamsa tatla'. Okey. Istayqaztu adalah fi'il wa fa'il. Sebab apa? Fi'il ialah perbuatan. Siapa yang buat dalam ni adalah ana. Ana itu adalah fa'il, si pelaku. Okey. Waw ini adalah syarat bagi kita kenal dia adalah hal yang berbentuk jumlah. Okey, waw di sini namanya waw ma'iyah. Kemudian mana hal? Halnya ialah asy-syamsa tatla'. Okey, jadi asy-syamsa ialah isim, maka hal di sini menjadi hal di sini menjadi hal ismiyah. Okey. Kemudian katakanlah selepas waw ini ada fi'il. Boleh ke? Boleh. Senang je. Tukar je ayat ni menjadi astayqaztu adalah fi'il wa fa'il, sama macam ni. Okey, fi'il wa fa'il. Fi'ilnya astayqaz. Kemudian fa'il ialah ana, sebab tulu. Okey, waw ini ialah waw syarat bagi kita menjadikan dia jumlah fi'liyah. Okey, kemudian kita ada tatla'u asy-syamsa. Matahari terbit. Terbitnya matahari. Aku telah bangun tidur dan terbitlah matahari. Jadi macam mana kita nak kata kat sini? Selepas waw huruf apa? Selepas waw ialah fi'il, maka hal dekat sini automatik menjadi hal jumlah fi'liyah. Okey. Jelas Senang je nak buat. Nak buat tu senang. Nak cari dalam Quran tu agak susah sebab dia perlu tahu makna. Okey. Jelas tentang waw? Waw boleh jadi sama ada selepas waw isim ataupun selepas waw fi'il. Kalau selepas waw isim, maka hal itu adalah hal jumlah ismiyah. Kalau selepas waw adalah fi'il, maka hal akan jadi hal jumlah fi'liyah. Okey, seterusnya hal yang dhamir. Okey, hal yang dhamir ni, okey, saya nak jelaskan kat sini. Saya beritahu tadi, dhamir di sini mestilah sama ada dia dhamir muttasil fil fi'li ataupun dhamir mustatir sahaja. Dhamir yang kita masukkan dekat sini adalah dhamir muttasil fil fi'li ataupun dhamir mustatir sahaja. Dhamir muttasil fil fi'li, kalau kamu ingat lagi apa yang kita mengaji masa tajuk dhamir tu, muttasil fil fi'li ataupun mustatir ini hanya berlaku dalam tasrif fi'il. Tasrif fi'il ni tak kisah kalau dia fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke. Ingat tak? Muttasil fil fi'il ni yang ada 6 tanda tu, wawil jama'ah, alif ismin, ta'ul fa'il, na, nun niswah. Ini duduk dekat sini. Yang selain daripada yang dekat sini akan masuk dekat mustatir. Okey, jadi di sini tasrif, jadi di sini kita faham
sekiranya hal tersebut ialah hal jumlah hal yang ada tanda dhamir, iaitu apa dia? Dia mesti adalah fi'il. Fi'il ni pula sama ada dia boleh jadi madhi, dia boleh jadi mudhari', dia boleh jadi amar. Okey, contoh. Okey, contohnya saya bagi dekat sini, saya tunjukkan dekat sini dulu dhamir mustatir. Sara at-talibu yadhak. Pelajar itu telah berjalan. Pelajar itu telah berjalan. Bagaimana pelajar itu berjalan? Pelajar itu telah berjalan sambil bergelak. Dia sambil dia ketawa. Yadhak ni adalah ketawa. Jadi di sini bagaimana pelajar itu berjalan? Pelajar itu berjalan sambil ketawa. Jadi yadhaku menjadi hal. Hal kepada siapa? Hal kepada si talib ni. Hal kepada si talib tu. Jadi di sini yadhaku adalah hal yang apa? Hal jumlah fi'liyah. Hal jumlah fi'liyah. Yadhaku ialah hal jumlah fi'liyah. Pasal apa? Yadhaku ini adalah fi'il. Okey, tanda dia apa? Tanda dia dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustatir. Okey, jelas Tanda dia apa? Tanda adalah dhamir mustatir. Okey, tengok yang sini pula. Sara at-talibuna. Pelajar-pelajar itu telah berjalan, ataupun sara at-tullab. Pelajar-pelajar itu telah berjalan. Berjalan macam mana keadaan mereka berjalan? Sambil mereka ini ketawa. Yadhakuna. Jadi yadhakuna ni menjawab tak soalan bagaimana mereka ni berjalan? Menjawab soalan. Apakah beza yang dekat sini dengan yang dekat sini? Yang dekat sini dia ada wawil jamaah. Okey, dekat sini dia ada waw jamaah. Bila dia ada waw jamaah, maka duduk di bahagian dhamir muttasil fil fi'li. Yang sini dia tak ada waw jamaah, maka duduk dekat mustatir. Apakah hukum mana hal dekat sini? Yadhakuna. Jadi yadhakuna ni jumlah ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Pasal yadhakuna adalah fi'lun mudhari', adalah fi'il, maka yadhakuna menjadi hal jumlah fi'liyah. Okey. Yang terakhir iaitu cara kita kenal hal yang jumlah ismiyah ataupun fi'liyah ialah dia ada huruf waw, kemudian dia ada dhamir. Selepas huruf waw dia ada dhamir. Dhamir di sini dhamir yang mana satu? Dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni yang mana satu? Ingat tak? Dhamir munfasil ni yang huwa, huma, hum, ana, nahnu. Ni dhamir munfasil lah. Dhamir munfasil. Okey, jadi di sini waw, selepas waw mesti ada dhamir ni. Dhamir ni. Okey, kemudian contoh waw. Bila dhamir itu termasuk dalam kategori isim. Jadi kalaulah kamu jumpa dalam Quran ada fi'il, kemudian ada ayat, kemudian ada waw dan dhamir, dan waw dan dhamir ayat selepas pada waw ini yang ada dhamir ni menceritakan keadaan yang sebelum ni, maka dia adalah hal yang mana satu? Hal jumlah ismiyah. Pasal apa jumlah ismiyah sedangkan kat sini ada dhamir? Sebab dhamir termasuk dalam kategori isim. Contoh saya di sini, sara at-talibu. Pelajar itu telah berjalan. Waw yang ni, waw yang ni. Kemudian huwa yadhaku. Huwa adalah dhamir. Jadi di sini pelajar itu telah berjalan dan dia ketawa. Pelajar itu telah berjalan sedangkan dia ketawa. Dia sedang ketawa. Okay, jadi di sini ayat ketawa di sini, ayat ketawa dia sedang ketawa ni menjawab tak
soalan bagaimana dia berjalan dia menjawab. Maka huwa yadhaku adalah hal yang mana satu? Hal jumlah ismiyah. Pasal apa jumlah ismiyah? Pasal dia mula dengan dhamir. Okey, jelas Saya beritahu sekali lagi, waw tidak dikira sebagai hal, tapi waw adalah cara macam mana kita nak mengenali itu adalah hal ataupun tidak. Okey, jelas Jelas? Okey, saya harap itu sajalah. Okey, kita tengok contoh Tengok contoh ayat Quran ni. Okey. Okey, ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ini cerita pasal Nabi Yusuf dengan saudara-saudara dia lah. Okey, dia kata ni waja'u ni saudara-saudara si Nabi Yusuf ni. Ni cerita lepas pada depa balik Nabi Yusuf tu dalam telaga tu, depa tinggalkan dia, lepas tu depa pergi buat berlakon-berlakon lah dekat ayah depa tu, menangis-nangis kan. Ni hayat dia. Depa pun pergilah dekat waja'u, pergi, datang. Mereka pun telah datang, pergi kepada abahum, bapa depa ni, isya'an, pada waktu senja, pada waktu senja, sambil apa? Sambil mereka buat-buat menangis. Ya bekun. Jadi ya bekun di sini menjawab tak keadaan bagaimana mereka pergi kepada bapa depa ni. Menjawab tak? Depa pergi kepada bapa depa ni dalam keadaan depa menangis. Jadi ya bekun ini menjawab soalan keadaan mereka datang kepada bapa depa ni. Jadi ya bekun di sini dalam tajuk apa? Apakah ciri-ciri dekat sini? Tanda-tanda dekat sini. Dia tak ada waw. Dia ada dhamir, tapi dhamir yang mana satu? Dia adalah dhamir munfasil, dhamir muttasil fil fi'li, sebab dia ada waw nun. Jadi ya bekun di sini adalah hal. Hal apa? Hal jumlah fi'liyah, sebab dia adalah fi'il mudhari'. Okey, seterusnya dekat atas ni masih lagi dalam surah Yusuf, ayat berapa tu? Ayat 14 Sekejap saya cari. Okey, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ini ayat 14 ni adalah cerita sebelum ayat 16 tu, sebelum depa pergi dekat bapak depa tu. Ayat atas ni mereka berkata, qalu, mereka pun berkata. Qalu ni siapa yang kata ni? Saudara-saudara Nabi Yusuf tu. Dia kata, kalau dia dimakan oleh serigala, la in akalahu, kalau dia telah dimakan, az-zi'bu adalah serigala, sedangkan kami ramai-ramai, wa nahnu kami ramai bilangannya, usbatun inna sesungguhnya sudah tentu, idzal la khasirun kami ini akan menjadi orang-orang yang rugi. Okey, sekarang ni macam ni. Apa soalan yang kita boleh buat? Kaifa dekat sini. Okey, qalu la in akalahu zi'bu. Sekiranya mereka pun berkata, kalaulah dia kena makan dengan serigala tu, sedangkan kami ni ramai bilangannya. Jadi di sini bila dia dimakan oleh serigala, bilangan saudara-saudara ni ramai kan. Jadi mereka ini akan jadi orang yang rugi dalam masa yang sama. Jadi di sini wa nahnu usbatun ini menjadi keadaan ketika jika si Yusuf dimakan oleh serigala. Okey. Yalah sebab dalam ayat sebelum dia tu, ini adalah ketika depa bersoal jawab dengan ayah depa ni. Okey, ayah dia tanya, ayat 13 ayah dia tanya, bapa mereka menjawab, qala inni la yahzununi, aku pemergian kamu membawanya bersama sangat menduka citakan aku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Kemudian
depa jawab qalu la in akalahu zibu. Jadi di sini depa nak kata, nak menolak cakap bapak depa ni, maknanya kami boleh jaga si Yusuf ni baik-baik. Kalaulah dia dimakan oleh serigala ni, kami ada ketika itu dan takkan terjadi benda tu. Nak cakap apa macam tu. Wa nahnu usbatun ni maksudnya bilangan kami ramai ni nak mengatakan bahawa benda tu takkan berlaku sebab kami ramai. Okey, seterusnya jadi di sini wa nahnu usbatun ini menjawab keadaan jika berlaku sekiranya Yusuf itu dimakan oleh serigala. Okey. Jadi di sini wa nahnu usbatun ialah hal yang pada satu tanda dia apa dia? Waw dengan dhamir. Waw dan dhamir. Jadi di sini saya dah kata dekat tadi, kiranya waw dan dhamir maka automatik dia adalah jumlah ismiyah. Sebab dhamir adalah isim. Beza dengan yabkun, dia adalah dhamir sahaja, dia tak ada waw. Okey. Ayat dalam surah Al-Mulk juga sama juga dekat sini. Saya cari surah Al-Mulk. Okey. Dekat sini ayat mana? Ayat 7 Kamu pun buka sama supaya senang faham. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, dia kata kat sini apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. Idza ulqu, idza apabila, ulqu mereka telah dicampakkan. Ini adalah fi'lul fi'il madhi. Fiha ke dalamnya, sami'u laha mereka mendengar suara jeritan, syahiqan meraung-raung, jeritan yang meraung-raung. Okey, kemudian sedang ia menggelegak. Ini cerita tentang keadaan mereka dicampakkan. Keadaan ketika mereka dicampakkan, benda itu menggelegak. Neraka itu menggelegak. Okey, jelas. Jadi wahia tafur ni, hiya ni kembali kepada ha ni. Hiya ni kembali kepada ha. Jadi di sini dia menceritakan maf'ulun bih. Dia bukan menceritakan keadaan orang yang dicampak tu. Dia ceritakan idza ulqu fiha. Fiha tu maksudnya keadaan neraka tu. Keadaan neraka ketika mereka dicampakkan. Masa tu neraka tu menggelegak. Jadi di sini wahia tafur adalah hal yang apa? Hal yang ada waw dan juga dhamir munfasil. Jadi di sini hal wahia tafur ini adalah hal jumlah ismiyah. Pasal apa? Sebab dia mula dengan dhamir iaitu hiya. Okey, jelas mungkin macam ni lah. Kalau kamu nak cari dalam Quran ini, mungkin bukan keseluruhan, tapi kena tengok daripada konteks ayat juga. Macam tadi saya terang kefahaman ayat, dari keseluruhan kefahaman ayat baru kita tahu. Okey. Kalau dari segi translationnya yang lebih untuk kita senang faham dan senang cari, okey. Yang ada kaitan, yang ada waw dan dhamir, yang ada waw dengan dhamir ini biasanya dia mesti ada keadaan sedang ataupun sambil ataupun sedangkan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata meanwhile ataupun while, maknanya benda itu berlaku dalam keadaan yang serentak. Macam tadilah, aku bangun tidur, matahari pun terbit. Perkara itu berlaku dalam masa yang serentak, itu dikategorikan sebagai hal. Tapi perbuatan yang satu lagi tu dia sama ada dia menceritakan si pelaku ataupun dia menceritakan si mangsa kepada perbuatan tersebut, maf'ulun bih tu. Okey, jelas macam translation kepada wa nahnu usbatun dan wahia tafur ini, dia ada perkataan sedang.
Manakala ia bekun ini, dia ada perkataan sambil. Mereka pergi kepada ayah mereka pada waktu senja sambil menangis. Dia mesti ada perkataan sambil ataupun sedang ataupun sedangkan. Itu adalah antara cara macam mana kita nak kenal itu adalah hal ataupun tidak. Tapi tak boleh bergantung kepada translation sahaja, sebab saya dah bagi tahu translation dalam bahasa Melayu itu telah diubah, bukan diubah yang tak betul, diubah gaya bahasanya kepada gaya bahasa Melayu yang mudah difahami oleh orang Melayu. Tapi dah kamu belajar bahasa Arab, kena relatekan translation Melayu dengan kaedah bahasa Arab supaya kamu boleh tahu ini sama ada dia maf'ul bih ke, dia hal ke, dia maf'ul ajli ke, dia maf'ul mutlak ke. Sebab kedua-dua semua yang saya sebut ini adalah dalam keadaan dia mansub, dia berbari fathah. Jadi nak tahu kena tengok keseluruhan makna tu. Sama je, tak kisahlah kamu nak kata dia isim zahir ke, kamu nak kata dia syibh jumlah ke, kena tahu dari segi makna baru kita tahu yang ini betul ke dia hal. Okey, jelas Nah, dah 31 dah. Setengah jam dah. Saya ingat nak buat sekejap je. Okey, itu saja untuk minggu ni. Saya harap kamu faham dan minta tolong selesaikan kamu punya tugasan kumpulan, sebab saya tak nak bagi tugasan overlap. Nanti kamu pening nak buat. Jadi selesai kamu hantar tugasan yang ni, saya akan bagi tugasan individu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.